Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, insya-Allah pagi ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan dan kawan semua tentang sedikit satu topik yang saya akan kupaskan hari ini berkaitan dengan apa yang dikupaskan dalam buku ni lagi buku yang bertajuk Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Okay, dalam buku ni ada satu topiknya subtopiknya nama dia Asalkan Duit Jadi Emas. Tapi sebelum topik tu datang, dia datang bersama dengan satu kisah. Okay, topik tu datang dengan satu kisah yang sangat sangat sentimental sebab dia sangat close dengan apa situasi yang berlaku di negara kita sendiri, iaitu kisah yang dikongsikan oleh YB Husam Musa. Okey, YB Husam Musa kongsikan pengalaman dia dan family-nya. Okey, 2 kali jatuh miskin. Sebab apa Okey, pertama sekali di zaman British, family dia jatuh miskin sebab apa? Tapi waktu tu tak worse lagi. Zaman British tu walaupun macam kerajaan British jatuh, so bisnes yang keluarga YB Husam Musa jalankan tu terkesan. Tapi waktu tu still okay. Sebab apa? Mata wang yang digunakan pada zaman tu adalah dia dipanggil pound duit Amerika. Waktu tu duit tu still bersandarkan dengan emas. Alright. Dan waktu yang kedua tu, waktu kedua kejatuhan kali kedua jatuh miskin oleh keluarga YB Husam Musa tu sebab apa? Dan sebab duit yang mata wang yang digunakan waktu tu adalah duit mata wang pisang. Kita katakan mata wang pisang zaman tu zaman Jepun. Okey, waktu Jepun memerintah, duit tu laku. Waktu zaman ni RM tak ada lagi waktu Jepun memerintah, duit tu laku. Jepun kalah, siapa yang ada duit tu berguni-guni, duit tu nothing, dah jadi zero. Okey, duit macam tu, duit kertas macam ni pada zaman Jepun lakulah. Tapi without zaman Jepun kalah kat negara kita, terus duit tu jadi kosong. Itu yang dialami oleh keluarga YB Husam Musa. Dan daripada kisah tu sendiri menyebabkan penulis, iaitu Muhammad Zulkifli Syafi'i sendiri, penulis buku, dia kongsikan pengalaman dia. Lepas dia tahu kisah tu, dia terus tekad yang di mana dia sangat takut simpan duit ringgit ni. Bagi dia asalkan duit terus jadi emas. Sebab dalam 2 kisah tu nampak sangat. Kisah yang pertama tu still boleh survive. Sebab apa? Still bersandarkan emas. Yang kisah kedua tu total loss terus. Kita boleh katakan total loss sebab kekayaan disimpan dalam bentuk kertas. Kekayaan disimpan dalam bentuk kertas, kalau tuan-tuan tahu, ini hanyalah kertas yang dihasilkan oleh daripada pokok. Kalau kita tahulah asal-usul kertas daripada pokok, ditebang pokok jadilah kertas macam ni. Alright. Okay. So jadi satu trik tau kat sini. Kalau tuan-tuan ada duit kertas, okay, cuba tengok duit kertas tu. Dia tulis kat situ, wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai RM20. Okey, maksudnya tahu apa? Maksudnya kerajaan yang letakkan nilai ke atas setiap duit yang macam kita bertransaksi tu, ni kerajaan yang meletakkan nilai dia atas kertas ni. Okey, kalau sesiapa yang baca kisah bagaimana duit Indonesia daripada zaman bermulanya duit mata wang rupiah sampailah sekarang, tuan akan takut. Okay. Saya personally pun takut dengan kisah tu sebab dia hanya jiran kita. Okay, dia bagaimana hyperinflation hit Indonesia, menyebabkan mata wang dia jatuh sangat teruk. Okay, sekarang kita boleh pada awalnya, seingat saya dengan pembacaan yang saya buat, 1 USD equivalent sama dengan 3.5 Indonesia rupiah. Tapi sekarang $1 Amerika bersamaan dengan berpuluh-puluh ribu duit Indonesia. Nilai dia dah loss, jatuh dengan sangat banyak. Okey, same goes to duit ringgit kita. Daripada zaman saya kecil dulu,
bila saya baca balik, zaman tu satu dolar USD bersamaan dengan RM2.5, RM2. Hari ni dah RM4 lebih. Kalau kita tengok kan dah jatuh 100%. Alright, dah jatuh more than 100%. Nampak tak? In the long run, kita nak, sebab benda ni berlaku dengan dalam jangka panjang. Short term kita tak nampak sangat. Sebab dia inflation ni dia makan sikit hari demi hari. Okey. Dalam buku ni juga dia kata apa? Penulis rasa sangat tidak selamat jika kekayaan disimpan dalam bentuk duit kertas. Alright? Duit kertas is just a paper. Macam siapa pernah tengok penulisan Tun M cakap duit kertas ni hanya toilet paper. So dia deep tak dia perkataan tu? Deep, memang deep, tapi kita kena take action, kena sedar sebab apa benda tu dikatakan begitu. Bukan Tun M cakap saya saja benda tu, ya. So bagi penulis, dia tak kisah berapa harga emas, yang penting duit jadi emas. Tahun ni katakan kita letak dengan target 1 tahun ni aku nak ada 10 gram emas. So make sure force diri masing-masing, dia boleh duit gaji ke apa, simpan jadi emas. Tahun depan nak ada lagi 20 gram. So husband and wife, husband 10 gram, wife 10 gram, sama-sama simpan. At the end of the year ada 20 gram. So masing-masing letak target masing-masing. Alright, tak ada masalah. Okay, dalam buku ni juga mengatakan wang kertas yang digunakan hari ini tidak mampu menyimpan nilai. Walaupun duit kertas itu berada di tangan kita, hakikatnya kekayaan itu tiada di tangan kita. Okay, sebab apa tau? RM20 hari ni dia baru okay, yang ni topik satu lagi lepas ni saya kongsikan. RM20 ni kalau kita fikirkan 20 tahun lepas, 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, katakan zaman tu kita tak ambil jauh-jauh lah, kita ambil 5 tahun lepas, ya. 5 tahun lepas RM20 boleh beli apa? Katakanlah boleh beli penuh tangan lah. 5 jari ni penuh dengan nilai RM20. Hari ni tuan-tuan, RM20 kalau pergi market, 1 jari ni je boleh angkat. 1 jari ni je boleh pegang apa yang dibeli dengan nilai RM20 tu. Okey, kita beli ikan siakap 2 ekor dah RM20 lebih. Okey, siapa yang pergi market dia tahu. Right, kalau tanya mak ayah kita pun, they will share the same thing. Dia punya experience zaman tu RM10 besar. Zaman mak ayah kita, saya umur hari ni 27 tahun. Zaman mak ayah saya 1 gram emas pada zaman tu adalah sekitar RM20 ke RM30. 20 ke RM30 zaman tu. Kita hari ni kita dengar murah zaman tu. Tapi in real life RM20, RM30 zaman tu sangat besar. Okey, hari ni 1 gram emas, 1 gram emas saya tunjukkan kat sini, 1 gram emas, ini edisi Masjidil Haram yang dikeluarkan oleh Public Gold Limited Edition, bernilai sekitar RM250. Hari ni kita kata mahal, RM250 mahal. Tapi percayalah, lagi 2-3 tahun kita akan kata murah lah hari ni, RM250. Okay, nasib baik aku mula simpan emas pada zaman RM250. Alright. So satu lagi saya nak share kat sini, tuan-tuan. Emas ni tak pernah orang kata murah. Saya dah simpan emas dah lebih 7 tahun. Tahun ni dah masuk tahun ke-7. So saya dah jumpa sangat ramai orang dan tak ada siapa pun cakap emas murah hari ni. So based on my personal experience sendirilah, okay, emas ni tak pernah orang cakap dia murah. Mahal, hari ni mahal. Tahun depan pun orang kata mahal. Anytime, sebab dia aset yang mahal. So we have to admit, kita kena terima kenyataan yang kita simpan aset yang mahal. Alright, jelas ya. Kalau ada apa-apa soalan, tolong tanya di ruang komen ya. Tanya kat ruang komen, nanti saya akan dalam masa live, saya live tak lama, saya ambil masa lebih kurang 15 ke 20 minit. Saya akan cuba jawab lah. Alright. So seterusnya, penulis pula cakap, jika kerajaan Istihad, mata wang yang digunakan tidak lagi bernilai. Sebagai contoh, duit shilling RM1. Siapa ada duit shilling RM1 tu kan? Hari ni dah tak boleh diguna. Duit kertas dulu Malaysia pernah ada duit kertas RM500, ada RM1000. Hari ni benda tu kalau kita simpan lagi, dah tak boleh nak guna dah. In term of value, kita nak guna, nak buat pembelian, tak boleh dah tuan-tuan. Okay, so nampak tak kat situ? Dia kekayaan kita bukan milik kita, milik kerajaan. Dia yang control. Sampai macam tu sekali. Okay, alright. Okay, seterusnya juga penulis juga cakap macam ni. Wang kertas hanya bernilai selagi digunakan di dalam negara. Tidak bernilai jika dibawa ke luar negara. Sangat senang, bawa duit kita RM20, kita
kita pergi negara jiran, Thailand ke apa kan, dia orang tak prefer untuk guna mata wang kita. Kalau guna pun sangat spread value akan jatuh sangat besar. Maksudnya macam mana? Maksudnya macam ni, RM20 dekat Malaysia hari ni, katakan kita boleh beli seguni beras 5 kilo. Dekat Thailand dengan duit RM20 yang sama, kita takkan dapat benda yang sama, 5 kilo beras. Kita mungkin dapat 2 kilo, 3 kilo. Sebab spread value, duit nilai kita lagi jatuh kat sana. Nampak tak? Duit Thailand pun kan datang kat kita nak pakai pun, kita nak buat transaksi jual beli pun, kita pun rasa macam, buat apa duit Thailand? Aku nak duit negara aku. Macam tu. Nampak? Dia hanya diperakui di negara kita saja. Kalau yang negara terdekat-dekat ni mungkin ada chances digunakan lagi. Tapi kalau kita pergi negara-negara macam kat Eropah ke mana-mana kan, contoh kat Australia, contoh kita pergi Mekah, memang tak ada value tu, kita kena terima benda tu. Tapi emas, saya punya pengalaman personal experience sendiri, saya saja macam ni lah. Saya bawa emas ni 1 gram, zaman ni 1 gram, saya bawa ke kedai emas di sekitar Mekah. Siapa yang pernah pergi umrah ataupun haji, dia akan tahu di sekitar Mekah tu banyak kedai emas, ataupun Madinah banyak kedai emas. So kita boleh bawa emas kita pergi jual kat situ, dan kita dah akan dapat mata wang rial. So kita boleh guna mata wang rial untuk berjual beli. Kita boleh beli barang. Okay? Dia mesti tuan-tuan akan cakap, kita still boleh jual tukar duit ringgit kan? Yes, boleh. Tapi tengok kalau negara-negara yang tak ada penduduk, contoh negara-negara yang jarang orang Malaysia datang, so money changer will not take RM ringgit, ringgit Malaysia. Money changer will not take benda tu. Dia tak akan take the risk. Contoh kita pergi Canada, berapa banyak sangat orang Malaysia tinggal kat Canada. So memang dia tak akan ambil duit kita. Faham? Tapi kalau kita ada emas, kita bawa, kita tukar, dia akan dapat mata wang dia. Nampak tak? So emas, saya boleh cakapkan dia adalah international money. Kita bawa pergi negara mana pun dia akan terima. Okay? Pergi negara mana pun, semua negara akan terima emas, dia akan convertkan dalam mata wang dia. Macam tu. Alright? So kalau ada soalan, kita tanya di ruang komen. Okay? Alright. So okay, bagi rakan-rakan hari ni, katakan nak mula simpan emas ke apa, tak ada masalah, boleh WhatsApp saya akan guide lah step by step. Saya pun personally dah masuk tahun ke-7 sebagai diri public gold. So memang tugas saya lah untuk bimbing tuan-tuan untuk mula simpan emas. RM100 pun boleh, 1 dinar boleh, tak ada masalah. Dekat public gold kita boleh simpan emas rendah RM100 ataupun sebesar-besar yang mana tuan-tuan mampu. Tak ada masalah dekat public gold. Okay? So topik yang saya kupas hari ni sangat berkait rapat dengan kita. Sebab apa? Okay, sebab apa? Kenapa saya cakap berkait rapat? Sebab kita guna duit tu. Kita guna duit yang memang nilainya sangat rapuh. Okay. So penulis sangat cakap, penulis pun cakap kat sini, saya tidak kisah berapa harganya asalkan duit jadi emas. Asalkan duit jadi emas. Alright. Okay. So kalau ada soalan, boleh tanya Ridi dalam komen. Tak ada masalah, saya akan lepas. Apa beza, okay, Amir Husaini tanya soalan, apa beza barang kemas dengan jongkok emas? Okay, ini topik yang besar juga, tapi sangat menarik untuk dikupaskan. Barang kemas ni simple, ianya bukan untuk simpanan dan pelaburan. Barang kemas fokusnya adalah untuk perhiasan. Kita tak boleh take barang kemas ni sebagai mindset kita sebagai pelaburan. Itu sangat salah. Okay? Sebab barang kemas, kita kena ingat dia ada kos-kos yang lain, seperti apa? Upah tukang, kena cukai lagi. Okay? So kos-kos ni membuatkan spread value barang kemas tu menjadi sangat tinggi, sekitar 20 ke 30%. Apa itu spread value tu? Spread value ni adalah keuntungan kepada syarikat. Contoh saya jual emas, keuntungan saya di mana? Keuntungan saya tu memang hanya berletakkan di spread value tu. Lagi tinggi spread value tu, lagi besar untung saya. Alright. So nak buat barang kemas ni kena ada, nak corak sana corak sini, letak macam-macam kan. So membuatkan barang kemas tak sesuai untuk pelaburan dan simpanan. Kalau kita fokus kepada investment, kita hanya fokuskan kepada gold bar dan dinar. Okay, macam ni lah, gold bar dan dinar. Alright. Semalam saya balik kampung, family saya
kongsikan cerita yang emas 916 dekat kampung tu, kedai jual sama harga per gram tu lebih kurang sama dengan emas gold bar dan dinar yang berkualiti 99.9. Maksudnya tahu apa? Barang kemas yang berkualiti 916 harganya sama dengan gold bar 99.9. 916 hari ni dengan 999 jadi sama harga dia. Sebab apa? 916 tu walaupun kualiti dia rendah 91.6, tapi dengan adanya kos-kos lain menyebabkan per gram dia hampir sama. Nampak tak rugi kat situ? Okay. So jongkong memang kalau tuan-tuan fokus kepada pelaburan dan simpanan, pilih jongkong ataupun dinar. Alright. Sebab spread value dia macam di bab tu rendah, di bawah 10%. Okay. 9% dan ke bawah sahaja. 9 dan lagi besar item tu, contoh 1 kilo ataupun 250 gram, hanya 6%. So katakanlah kita beli gold bar 10 gram yang spread value dia 9%. Katakan harga emas naik pada tahun tu 20%, kita dah untung 11%. Okay? Kalau kita beli barang kemas, spread value dah 20%. Katakan harga emas tahun tu dah naik 20%, baru break even. Tak untung, tak rugi lagi. So, ingat, ada ilmu, pasti untung. Gitu. So, make sure, barang kemas ni kalau nak berhias-hias sikit-sikit, it's okay. Alright? Tapi, jangan terlalu banyak. Alright? Okay, terima kasih yang bertanya soalan. Alright. Okay, saya tak ada apa sangat dah. Alright, untuk topik hari ni, insyaAllah kita akan kupas lagi di next topik di hari yang lain. Alright. So, okay, tak ada apa-apa masalah. Jika ada rakan-rakan yang berminat untuk mula simpan emas, boleh tulis WhatsApp saya akan guide lah step by step ya. Sebab di bab ni ada beberapa kaedah. So, saya kena make sure kaedah tersebut sesuai dengan tuan-tuan perempuan. Right? Tak semua orang sesuai beli emas. So dengan adanya consultation, kita tahu tuan-tuan perempuan sesuai beli emas ataupun tidak, dan item mana yang sesuai. Okay. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.